عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Zul bukan sikit. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah dapat kita lagi pada malam ini berkuliah secara online. Pada malam ini majlis kita ialah anjuran surau Rawdatul Ilmi daripada di Bung Tebal, Pulau Pinang. Pada malam ini marilah bersama-sama kita melihat satu ayat yang Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut dalam surah Ad-Duha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu pada ayat yang keempat Allah sebut, mai tengah mas, sini. Allah sebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Dari al-ula yang dimaksudkan di situ ialah dunia. Akhirat lebih utama daripada dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ialah kehidupan sebelum menjelang kehidupan akhirat. Akhirat mari depan sikit mas. Mari depan sikit. Bahjah mana? Tepi kat mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yasmin, tu depan ni. Jadi akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia ialah untuk menjadi tempat kita bercucuk tanam. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala menciptanya ialah untuk kita beramal. Dunia Allah cipta bukan untuk kita menambahkan harta.
Dunia Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia untuk kita menambahkan amal di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia untuk kita jadikan dia. Aisyah, duduk sini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia untuk kita menyiapkan bekalan di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. Allahu akbar, Allahu akbar. Taib Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itulah hakikat kehidupan di atas muka dunia ni. Allah mencipta kehidupan kita di dunia ni ialah untuk kebahagiaan kita di akhirat sana. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kehidupan di atas muka dunia ni sebab Allah nak bahagiakan kita di akhirat sana. Maka sebab itu
maka kita ialah orang yang beruntung. Kita ialah orang yang selayaknya bersyukur. Sebab kita tahu hakikat dicipta kita di atas muka dunia. Di sana banyak orang yang masih buta, yang teraba-raba terhadap kehidupan, hakikat hidup di atas muka dunia. Maka di sana ribuan jutaan manusia yang masih hidup dalam gelap, yang tercari-cari hakikat hidup di atas muka dunia. Alhamdulillah, kita semua Allah pilih untuk mengerti hakikat hidup di atas muka dunia. Di dunia ni kita hidup, kita nak cari kebahagiaan. Di dunia ni siapa-siapa yang tak jumpa bahagia, dia masuk neraka sebelum dia dimasukkan ke neraka di akhirat esok. Maka sebab itu dunia ni, siapa-siapa yang telah menemui bahagia, dia bakal bahagia lagi dia kehidupan lepas mati esok. Tentu jawapan dia. Bahagia di dunia ni tak akan jumpa kalau kita tak hidup macam yang kita hidup ni. Macam mana kita hidup? Kita hidup, kita mencari keredaan Allah. Maknanya kita hidup ni, kita nak Allah redha pada kita. Macam mana kita nak Allah redha pada kita? Kita hanya mendapat keredaan Allah kalau kita ikut semua titah perintah Allah. Dan kalau kita meninggalkan semua larangan Allah, barulah kita bahagia. Tapi mudah tak nak buat yang Tuhan suruh? Mudah tak nak tinggal yang Tuhan larang? Tak semudah kita mengungkapkan. Nak buat yang Tuhan suruh, nak meninggalkan yang Tuhan legah, ialah satu perjuangan. Maknanya kena usaha buat. Yang Tuhan suruh kena usaha melakukan. Yang Tuhan larang kena usaha meninggalkan. Payah. Tak Tuhan suruh payah nak buat. Tak mudah nak buat benda yang difardukan dengan baik. Tak mudah nak buat perkara yang disunatkan dengan baik. Semua kena berjuang. Dalam perjuangan itulah yang kita dikira mendapat kredit. Dikira dalam perjuangan tu, dalam melawan kita dengan nafsu kita nak buat benda baik tu, bila kita menang, kita mendapat pahala. Waktu mana kita tewas, kita berdosa. Tetapi berdosa, Tuhan tak tinggal kita dalam keadaan berdosa. Tetap Tuhan nak kita bangkit. Tuhan buat apa? Tuhan mencipta istighfar, iaitu ungkapan astaghfirullahalazim. Bila mana kita tersalah, kita terjatuh, kita tergelincir, kita terserong, masuk lain balik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi bertaubat sungguh-sungguh. Jadi Tuhan kira balik pahala balik. Faham? Kalau ikut tak ada pahala dah. Tapi di atas sifat Tuhan yang bersifat dengan rahim, Tuhan tu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita duduk atas lain, dikira balik. Patutnya kosong. Faham tak? Tapi atas sebab astaghfirullahalazim, satu balik. Dapat lagi pahala. Jadi kita berjalan lagi. Maknanya kita tak pernah mati, kita hidup. Kan? Kalau orang main game, kan, kalau dia kalah, habis kalah. Kan? Betul tak? Tapi dalam game Tuhan ni, walaupun kita salah, kita masuk lain balik. Jadi perjalanan kita masih diteruskan. Kita tak kosong balik. Kalau game kosong balik, kan? Jadi hari ni kita terus berjalan. Maknanya
Inilah kehidupan di dunia yang Tuhan nak sangat-sangat kita kepada dia. Sebab itulah maka dikatakan dunia ni mazra'atun lil akhirah. Dunia ialah satu tempat perhumaan ataupun tanah bendang ataupun tempat bercucuk tanam. Mazra'atun lil akhirah, untuk kehidupan di akhirat esok. Jadi di dunia ni berjuanglah untuk jadi baik. Berjuanglah untuk menghimpun kekayaan di akhirat. Banyak orang di dunia ni dia menghimpunkan kekayaan dunia. Kita hidup di dunia, kita nak menghimpun kekayaan akhirat. Dunia ni dia mulia kalau siapa banyak harta. Tapi akhirat mulia siapa banyak amalan. Sebab itu kata ulama, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Kemuliaan dunia ialah dengan harta, bil mal. Wa izzul akhirati bil a'mal. Sementara kemuliaan akhirat dengan amalan, dengan amal. Di dunia siapa harta banyak, orang pandang mulia. Walaupun amalan tak ada, tetap dipandang mulia. Orang panggil, tu harta banyak, tu millionaire tu billionaire tu orang kaya tu Tan Sri, tu Datuk, tu. Mulia dia pada harta dia banyak. Di dunia ni orang tak pandang pun siapa amal banyak. Orang tu rajin pergi masjid, orang selalu beraktikaf di masjid, selalu pergi mengaji, hadir kuliah-kuliah, banyak beramal-amal soleh, orang tak pandang pun. Tapi di akhirat esok, tu yang dipandang. Amalan banyak, mulialah di akhirat. Jadi kita ni pasal apa kita kena beramal banyak? Sebab kita nak kaya di akhirat. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang disebut orang akhirat ni, dia hidup di muka dunia, tapi hatinya tidak di dunia. Hidup di dunia, tapi hatinya tidak di dunia. Hatinya di akhirat. Yang nak kenal ahli akhirat ni, orang lain, orang berlumba-lumba. Ahli dunia berlumba-lumba memperbanyakkan harta. Ahli akhirat berlumba-lumba siapa paling sikit harta. Faham tak? Ahli dunia berlumba-lumba siapa paling banyak harta. Ahli akhirat berlumba-lumba siapa paling sikit harta. Kalau dia berharta, orang mai ke rumah dia, kalau ahli akhirat mai ke rumah dia, dia malu. Allahumma salli ala sayyidina, dia malu. Faham tak? Ni kena tanya, kamu tak tahu lagi. Kamu ni nak hidup panjang ke pendek ke usia, ustaz tak tahu. Tak tahu, semua tak tahu. Umur kita sampai bila kita tak tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli akhirat, kalau Tuhan bagi dia ada harta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai pula ahli akhirat ke rumah dia, pada ketika tu dia dilihat berharta tu, dia malu. Ahli dunia, kalau orang main rumah dia, orang tengok dia berharta, dia rasa apa? Cuba abang, bangga. Kereta aku hebat, rumah aku hebat, cuba tengok rumah aku, bangga. Ahli akhirat, orang main dunia, orang main rumah dia malu. Pasal dunia ni pada hati ahli akhirat tak ada apa. Tiba-tiba hak tak ada apa, hak dunia tu. Dunia ni lah satu masa Nabi kita keluar daripada masjid. Nabi ajak para sahabat, ramai-ramai ikut Rasulullah. Para sahabat pun tak tahu Nabi nak bawa mereka ke mana. Tengok-tengok Nabi bawa mereka
di tempat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampah tu ada sekok bangkai kambing. Taib. Bila sampai di situ, Nabi pun kata, ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Nabi kata dunia itu bangkai. Nabi dah tak kata dunia itu seperti bangkai. Dia panggil tashbih baligh dan mengaji ilmu balaghah. Kalau kita kata abi kal asadi, ayah saya seperti singa, itu satu. Dengan kita kata abi asadun, ayah saya singa, mana hebat? Saya singa, ayah saya singa. Faham? Dengan ayah saya seperti singa, tak hebat ni. Hampa nak tahu ayah aku singa. Faham tak? Jadi bila Nabi kata ad-dunya jifah, Nabi tak kata dunia seperti bangkai, tapi Nabi kata dunia itu bangkai. Faham tak? Habis. Wa tullabuha kilab. Yang cari bangkai itu ialah anjing-anjing. Bayang tak? Maka orang yang kejar dunia itu ialah anjing. Dia bukan seperti anjing, dia anjing. Habis. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah Nabi bagi perumpamaan. Maka sebab itu orang dunia tak sama dengan orang akhirat. Orang akhirat berlumba-lumba siapa paling sikit harta. Orang ahli dunia berlumba-lumba siapa paling banyak harta. Tak sama. Kalau Tuhan bagi dunia kat dia tak pandang pun. Sallallahu alaihi wasallam, tak pandang pun. Jadi subhanallah, tetap sembahyang khusyuk. Tetap sembahyang khusyuk. Kita ni beli kasut baru, tak khusyuk sembahyang lah. Beli kasut baru, masuk masjid, khusyuk dah bayang. Kasut aku lepas ambil apa lagi? Ustaz pernah beli kasut mahal. Beli kasut mahal ni pun sebab kawan dengan kawan yang beli kasut mahal. Dia berkawan, kawan ustaz tu dia beli kasut buatan Itali. Tengok dia pakai lawa sangat, merasa nak beli. Tu juga kawan dengan kawan tu. Mula ustaz belilah kasut tu, kasut kulit. Kasut kulit, tali pun kulit. Bukan tali tak kulit, tali pun kulit. Belilah pasal kawan ni. Lepas tu masuk masjid. Dia mesti masuk masjid. Dalam masjid dia sudah ada tempat tak kasut. Kita kasut tak di luar, orang Malaysia. Di Mesir kasut ada tempat tak kasut. Ada rak kasut. Tak mana kita semayang, kita taklah dalam tu. Kita semayang depan rak kasut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tapi hari tu Ustaz tak buat macam tu. Dia sebenarnya bila kita semayang, kasut kita kena tak depan kita. Kalau kamu sayang kasut, bawa beg plastik, buah kasut dalam beg plastik, kau masuk. Tak depan. Orang kata Pak Long tu apa? Kasut. Pak Long masuk kasut no? Kalau tak masuk, tengok kasut. Faham tak? Jadi Ustaz masuk masjid, Ustaz Al-Sina Muhammad, kasut tu tak depan rak tu. Waktu masuk dalam masjid tu, satu orang Arab dia tengok macam ni. Dia tengok Ustaz pegang kasut tu. Hati kata, nak ambil kasut aku apa? Merasa dah. Tapi tak apa. Tak apa kot, tak kot. Ustaz pun tak belakang tu. Ustaz pun Allahu Akbar bayar sunat. Tahiyat masjid. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dah kasut tu. Saja tadi tu. Tu. Dalam semayang tu, kasut aku dia ambil apa? Kasut aku dia ambil apa? Ambil sungguh. Tu baru kasut baru. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni macam tu lah, diganggu kita. Satu masa satu orang pelajar pondok, dia satu malam dia main tahajud, dia tak khusyuk. Dalam qiyamul lail dia tak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya siap malam khusyuk, seronok mayang. Malam tu tak khusyuk. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siang esok dia kata nak pergi jumpa Tok Guru, nak tanya pasal apa malam mayang tak khusyuk. Siang esok sebelum dia pergi, Iblis mai dulu kat Tok Guru. Kita Iblis, Tok Guru, anak murid hang akan pergi jumpa hang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sudah pasti bila dia mai kat hang Tok Guru, dia mengadu masalah mayang dia tak khusyuk, dia kata aku sebab dah. Dia kata aku sebab dah. Iblis pun pergi. Sungguh anak murid Tok Guru mai, budak pondok. Tok Guru semalam main tahajud tak khusyuk, Tok Guru tak tahu pasal apa. Salah selamat. Tapi Tok Guru satu Iblis betul seperti mana yang Iblis kata, aku lah yang dia kata sebab dia. Salah selamat. Tu kata Tok Guru, hang ada apa ambil benda dunia buat hati hang kot. Ish, tak ada Tok Guru, mana ada. Tak ada Tok Guru. Ada Tok Guru. Ya Allah Tok Guru, saya ingat tak ada. Cuba hang fikir elok-elok. Ku hang dah ambil apa-apa benda dunia kot. Ada Tok Guru. Tapi kecil je lah. Ambil apa? Jarum. Jarum apa ambil? Jarum kawan. Pinjam jarum kawan. Lepas tu balik pondok sebab nak jahit baju koyak. Sampai hari ni berapa hari dah masih belum sempat jahit baju tu. Ambil jarum ya. Bukan beli, ambil pinjamnya. Kata Tok Guru, tu punca hantar khusyuk. Soalan Sayyidina Muhammad. Hantar dah dunia ni apa? Dunia ni bintu iblis. Dunia ni anak perempuan iblis. Bila ambil anak perempuan dia kacau hang tak? Cuba jawab. Ambil anak perempuan dia kacau hang. Sebab tu tak khusyuk semalam. Tu jaga. Ni satu peringatan. Dunia bila kita ambil lebih diganggu kita. Kalau kita tak kuat. Tapi kalau kita kuat, mailah banyak mana dunia pun, insya-Allah. Lumayan tetap, insya-Allah konsisten. Kau tengok dulu almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, jutawan tu, duit dia juta. Dia ada Darus Syifa, pusat perubatan Islam. Dia jutawan. Dia buat masjid sana, dia buat masjid sini. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datuk Harundin ni, pasal apa dia boleh bagi buat masjid tu? Bagi. Pasal dunia tak ada. Dunia tak sayang. Dia oleh kerana dia duit banyak, dia pergi ceramah orang bagi duit, dia marah. Oleh kerana dunia dia dah kaya, jutawan. Orang suar duit bagi, dia marah. Dia pantang orang bagi duit. Faham tak? Jadi dunia tak ada lah. Dunia yang ada ni kerana nak bagi ya. Tu dia panggil ahlul akhirah. Kalau ahlul dunia tu ada, tak mau bagi. Sayang nak bagi dunia ni. Dia pasal dunia di hati. Dunia jangan buruh di hati, dunia kena di tangan. Orang minta bagi, kalau di hati dia kelekat. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika jadi khalifah, sebesar debu pun dunia tidak ada dalam hati.
Dunia pada mereka seperti jamban, seperti toilet. Toilet ni kita duduk dalam toilet lah. Masuk jamban bila? Bila nak terberak, bila nak kencing je. Mana ketika perlu je. Faham? Ketika perlu ya. Tak ada orang yang berposing depan jamban. Ambil gambar. Tak ada kan? Tak ada. Sebab dunia ni, lepas tu kata ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa azallu minal zalili. Dunia lebih sedikit daripada barang yang sedikit. Dia lebih hina daripada benda yang hina. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, tu sifat al-akhirah. Jadi kalau tengok ahli dunia, dia suka bercakap hai dunia. Sebab tu kata Nabi SAW, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut tentang benda tu. Dia cakap benda apa banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Orang buat bendang, cakap hai bendang saja. Kan? Orang yang minat motor, cakap bab motor je. Cakap bab apa banyak. Orang liga dunia, cakap bab dunia je. Ahli akhirat, dia tak suka cakap maudhu' tu. Kata golongan salafun salih, kalau orang bagi salam mai rumah depa, ketuk pintu, doa lepa satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa depa, ya Allah Tuhanku, janganlah engkau bagi datang ke rumahku ni orang yang mengalpakan aku daripada engkau. Faham? Depa ni duk pegang tasbih ya. Depa ni duk hati dengan Tuhan. Bila mai ahli dunia, dia cakap hai ahli dunia, hal ni akan melalaikan aku daripada engkau. Dah sangku mai dah orang. Ya Tuhanku, janganlah bagi mai ke aku ni orang yang melalaikan aku daripada engkau. Tu al-akhirah. Ahli akhirah, dia lemah kalau orang bercakap hai dunia. Tahu lemah. Lemah, rimah. Orang Kelantan ada rimah. Rimah juga. Rimah. Orang bercakap dengan kita rimah, Allah. Tak suka. Tak syok. Tu al-akhirah. Jadi, sebab tu kata sana Ali karamallahu wajhah, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu orang-orang akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Kamu jangan jadi orang-orang dunia. Jadikan diri kamu orang-orang akhirat. Kamu jangan jadi ahlu dunia. Pasal apa? Sebab kalau jadi ahlu dunia, dilaknat oleh Allah. Nabi kata, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, dunia itu dilaknat, dan dilaknat semua yang di dalamnya kecuali zikrullah. Faham? Jadi jangan berdekat-dekat dengan dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Dunia ni ambil sedaplah, tapi bahaya. Kata ulama, ad-dunya layyinul lamsuha qatilun sammuha. Dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyentuhnya lembut, amboi, lembut, tapi qatilun sammuha, racunnya membunuh. Macam ulat. Ulat kalau sentuh, lembut ni, apa dia ni ulat. Bila dia pagut, mati. Jadi dunia ni dia pagut apa? Hati. Bila dia pagut seseorang, hati seseorang, orang tu akan tinggal akhirat. Ada satu orang tu, dia rajin main mengaji. Contoh ni lama lah, rajin main mengaji. Lepas tu lama-lama ustaz tengok dia tak ada. Seminggu tak ada, 2 minggu tak ada, sampai tak ada sebulan, 2 bulan, sampai tahun. Ustaz kata, dia ni ada ke tak ada?
Mati ke hidup tak tahu. Satu hari saya nak pergi mengajar. Nak pergi mengajar masalah Sayyidina Muhammad hari Jumaat. Nak pergi kuliah. Ustaz singgah beli barang sikit. Nak pergi kuliah. Waktu nak keluar daripada kedai tu, jumpa dia. Allah Ustaz, lama tak jumpa Ustaz. Allah Ustaz, tak dan Ustaz. Ustaz tak kata, tak tanya apa. Mujad tak kata macam tu. Dia pergi habak, tak dan Ustaz. Ustaz pergi mana Ustaz? Kuliah. Allah Ustaz, tak dan Ustaz. Lepas tu Ustaz kata, tak tanya pun. Tak tanya pun pergi habak. Dia habak. Allah Ustaz, kalut Ustaz lah ni. Buat apa lah ni? Dia buka perniagaan nursery. Dia buka bunga. Betul pun tak dan pergi mengaji dah. Itulah dunia. Ustaz harap umur dia panjang. Umur dia panjang. Harap-harap lah mungkin dia ada lagi. Jadi dia sempat beramal-amal soleh. Dia boleh pergi mengaji balik, insya-Allah. Moga Allah selamatkan dia. Jadi Nabi kita SAW, itulah Nabi kata dunia ni. Dalam ayat yang kita baca ni Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka sebab itulah Nabi merupakan orang yang paling zuhud sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi lah orang yang paling buang dunia sekali. Macam Tok Wan. Tok Wan, Masya Allah. Dulu dia, Tok Wan ni, dengar ceritanya, dulu dia, yang pertama dia tokek kilang kopi. Dia juga ada lesen kontraktor. Tapi lepas bini dia mati, bini dia meninggal, dia pun mula bang semua. Dayanglah dia pergi duduk rumah Salah Sayyidina Muhammad. Tahfiz dia tu, langkah-langkah masuk Salah Sayyidina Muhammad, ada kati tapi lantai tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada kami pergi Tok Wan ni bang dunia semua. Minggu sebelum tu saya pergi, masa nak balik tu bagi 500. Ni untuk Tok Wan, saya kata. Dia kata, Ustaz, bukan untuk Tok Wan, untuk tahfiz ni. Dia tak ambil lah untuk dia. Dia kata dia nak makan dalam tu, nak makan banyak sangat, banyak mana sangat. Maknanya dia dah buang dunia lah. Nabi kita SAW ialah orang yang paling buang dunia sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita SAW tak bagi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf buang dunia. Nabi tak bagi. Nabi kata sahabat-sahabat aku yang paling akhir masuk syurga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Orang lain masuk syurga terbang sekelip mata, dia masuk syurga merangkak. Pasal apa? Hartanya banyak. Yang Tuhan nak kira harta dia. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengar, ya Allah, menangis dia. Dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, izinkan aku nak habis semua harta aku. Aku nak bagi habis. Nabi kata, jangan. Sebab hang ada harta, orang lain untung. Faham tak? Sebab dia boleh tolong orang lain. Sebab harta yang baik duduk pada orang baik. Nabi kata, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik duduk pada orang baik. Jadi Nabi tak bagi dia masalah Sayyidina Muhammad, Nabi tak bagi dia perlebih harta. Tak apa harta duduk dengan hang. Nanti kalau orang minta hang kena hang boleh bagi. Jadi dia ni hartanya hari-hari dia bagi. Siapa nak minta? Siapa nak minta? Siapa nak minta? Pelik. Hari-hari bawa duit banyak. Salah. Tengok orang susah bagi. Lepas tu siapa nak minta, dia nak bagi. Tu Tok Bani Aziz. Tok Bani Aziz masalah Sayyidina Muhammad. Tok Bani Aziz ni tu contoh orang yang zuhud di zaman akhir zaman ni.
Satu masa Allahumma salli ala sayyidina, anak dia naik ngaji di Pakistan, ni Adli, berlaku kematian keluarga mereka. Tok Guru suruh anak dia balik. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Tok Guru, tiket kapal terbang pinjam duit kawan-kawan dulu. Sedangkan dia sudah jadi Menteri Besar Kelantan waktu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan Ustaz ni Adi kata, ayah hang MB takkan dia tak boleh hantar duit, dia suruh pinjam kat kita dulu. Dia pun cerita ayah dia ni dapat duit, yang pertama sekali dapat gaji tu untuk dapur. Isteri dia pegang, isteri Turun Aziz pegang duit ni habis sebulan nak beli apa-apa untuk keluarga. Tok Guru bagi dekat Tok Guru bagi dekat kerajaan negeri. Dia atok lah. Bila habis bagi semua tu, ni untuk dia, bola poket. Ni habis siapa minta. Akhirnya subhanallah, ketika mana mati keluarga mereka tu, ketika mana Tok Guru suruh anak dia balik, duit dalam poket nak beli tiket dah tak ada, dah habis. Faham tak? Tu maknanya, tu dia panggil orang yang zuhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Turun Aziz dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki anak nakal dia. Allah, Ustaz Dasuki ke Ustaz Nizawi, saya tak teringat. Ni cerita dia apa. Allahumma salli ala sayyidina. Tengah-tengah lepa duduk dua orang, tiba-tiba main orang apa atau tokek balak atau apa tak tahu. Apalah masalah Sayyidina Muhammad. Orang tu minta apa sembang untuk guru macam mana tak tahu, masalah Sayyidina Muhammad. Sebelum nak balik, orang tu bagi duit sampai tu tak tahulah berapa puluh ribu, berapa ribu, masalah Sayyidina Muhammad. Tok Guru ambil, Tok Guru dalam kitab. Kita bercakap macam kitab, orang main dalam kitab. Lepas tu bila mana masalah Sayyidina Muhammad, bila mana orang tu balik, tu orang ambil kitab tu, dirak kitab. Lama lepas tu 5 tahun kot Tok Guru ambil balik kitab tu, ke 5 tahun ke bulan tau. Ambil apa benda ni, sampul apa. Tok Guru tengok duit tu, Allah, duit apa. Tok Guru telefon anak dia, tak ingat sama ada Ustaz Dasuki ataupun Ustaz Nizawi. Ini mau mari rumah tak? Bila panggil rumah, ni duit apa ni? Kata Tok Guru. Kata dia apa? Teringat balik. Ingat tak Tok Guru hari tu ni? Tak tahu lepas panggil Pak Tok Guru tak tahulah. Tok Guru ingat tak hari tu ni? Orang tu mai minta apa atau dia bagi duit, betul Tok Guru dalam kitab. Oh, dia kata sungguh. Pasal apa ambil tangan tu Tok Guru? Dunia tak ada hati. Faham tak? Kalau kita tak tahu, tu mana dia panggil ahlul akhirah. Maka inilah perangai ahli akhirat yang duduk di dalam dunia. Satu masa Nabi kita SAW, orang melungguk emas, orang melungguk emas di masjid Nabi. Lungguk macam lungguk tu. Kamu tengok lungguk apa? Lungguk pasir tu. Lagi pergi tengok pasir tu. Tu lungguk pasir di masjid Nabi. Mah-mah semua. Orang mahabak Rasulullah. Ada orang pada panah melungguk emas Rasulullah. Nabi tak apa. Nabi tak apa ya. Kalau kita pergi tengok kalau satu hari contohnya masalah sinema, ingat lori pasir, tengok lori mah. Apa kedai singkong. Ingat ke singkong tu main tak bata ke, main tak pasir, angkat tengok main tak mah berumah. Wah, main rumah ustaz.
Orang main lungguk emas, ustaz lari keluar tengok kan. Rasulullah SAW orang main habaq tu tak erti lah, tak apa. Selagi semayang zuhur, Nabi nak pergi semayang, masuk semayang jadi imam, Nabi lalu, Nabi tak tengok sikit pun. Seperti mana kita tengok tik, kita tak tengok balik. Betul tak? Ada orang tengok tik, tengok balik. Cantik tik ni tu. Tak ada kan? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ahmad lalu tu tak tengok. Kelin pun dah macam tik tu Rasulullah. Lepas pada semayang, para sahabat pun tak berani tengok emas tu. Sebab lepas dididik oleh Rasulullah macam tu. Lepas Nabi kita Nabi tambah. Ambil. Nabi suruh semua ambil, Nabi tak ambil. Di antara yang ambil ialah Al-Abbas. Al-Abbas ambil ni, masalah Sayyidina Ahmad, hampak dia punya rida ni, dia nak angkat buah tabu tak larat punya banyak. Rida dia hampak, nak angkat tak larat. Tak tahu berapa puluh kilo. 10 kilo angkat lagi. Betul tak? Larat angkat 10 kilo kan, 10 kilo beras larat angkat kan. 50 tak larat kot. Sampai dia kata, ya Rasulullah, tolong Ustaz, suruh sahabat-sahabat mana main tolong angkat tak tabu Ustaz. Nabi kata tak. Nabi tak mau tolong. Minta maaf ya Ammi, aku tak mau tolong. Sampai Al-Abbas ni kena buang sikit. Pasal tak ada siapa yang Nabi nak suruh buah tabu mah. Akhir subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Dia boleh yang masih baki lah rida dah tu, dia angkat bawa pun badan melengkung. Dia angkat bawa pun badan dia melengkung, tak melengkung. Faham tak? Banyak berat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai macam contoh kamu angkat benda berat lah kan, benda berat melengkung macam tu kan. Jadi macam tu badan dia. Jadi pada ketika tu sampailah Al-Abbas bawa keluar daripada masjid. Nabi tengok Al-Abbas. Sampai Al-Abbas hilang daripada pandangan mata Rasulullah. Masuk sampai Nabi tak nampak. Nabi geleng kepala. Tu ya hadis dia. Maknanya Nabi tak berkompromi. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu satu masa ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia cerita satu hari Nabi tidur. Nabi kita berbaring di atas satu hamparan dipanggil hasir, tikar, yang dibuat daripada daun tamar. Macam kita buat tikar daripada daun nyok kan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang dibuat daripada daun tamar. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalkanlah kesan bekas tidur tu atas daun tamar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjaluk-jaluklah badan Rasulullah atas kesan tidur tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pada ketika tu bila Nabi jaga, Nabi bangkit, Ibnu Mas'ud punya kasih kat Rasulullah, dia gosok-gosok badan Rasulullah. Dia nak bagi hilang kesan-kesan yang duk bekas-bekas badan Rasulullah, dia gosok badan Rasulullah. Mulia no. Nabi bagi Ibnu Mas'ud pegang badan Nabi yang mulia tu. Bukan berlapik dah, tak berlapik dah. Mana Nabi kita SAW tidur tu tak pakai baju apa. Jadi Ibnu Mas'ud main gosok-gosok badan Rasulullah, nak bagi hilang ni bekas-bekas itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah, izinkan kami nak lapik sikit atas ni, atas hasir tu. Nak cari kain, nak lapik sikit supaya Nabi tidur tak berbekas badan Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dia minta macam tu, Nabi pun kata,
Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mali walid dunya innama mithlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata, tidaklah aku dengan dunia melainkan seperti seumpama perumpamaan karakib, seperti satu rombongan yang berteduh di bawah satu pokok. Kemudian lepas dia berteduh, dia akan pergi. Itulah kata Rasulullah, aku dunia ni macam tu ya. Aku di dunia ni seperti satu orang penunggang, orang musafir, berhenti bawah satu pohon pokok, berehat, berteduh, lepas tu kuat, jalan balik. Tu perumpamaan. Maka Nabi kata, itulah aku dengan dunia. Taib. Nabi macam itulah menjadikan kita macam ni. Faham tak? Kalau Nabi tak macam tu, kita tak ada macam ni. Dengan sebab Nabi zuhud lah, umatnya yang terpilih ni, insya-Allah tak sayang kepada dunia. Ni Ustaz titik kat kamu. Mungkin kamu akan hidup lagi lepas Ustaz hidup beberapa masa lagi. Ustaz dah separuh abad dah. Kalau Nabi umur 63 tahun wafat, tinggal lagi lah Ustaz tu dalam 8, 9, 10, 11. Mungkin kamu akan hidup lama lagi lepas tu. Ingat pesan Ustaz. Juga dunia, jangan buh hati. Kita mengaji bukan kerana kita hendak dunia. Kita mengaji sebab kita hendak Allah. Kita mengaji sebab kita hendak akhirat. InsyaAllah. Maka subhanallah, jadikan dunia ni ialah tempat kita bercucuk tanam. Sebab kita semua nak balik. InsyaAllah. Kalau ada harta, walaupun kita tak banyak harta, tapi tetap kita hari-hari sedekah. Walaupun kita tak banyak harta, tapi hari-hari kita sedekah. Kalau waktu kita tak berharta pun kita kelekut, esok ada duit pun kita tak boleh bagi. InsyaAllah. Dengar pedoman tu insyaAllah. Baik, maka subhanallah, terima kasih kepada surau Uraratul Ilmi di Nebun Tebal yang sepatutnya Ustaz berkuliah di sana beberapa hari lepas. Tapi oleh kerana PKP, di pihak surau telah mencadangkan kita buat kuliah online. Fajazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan semuanya menjadi suatu bekalan yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.